Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan. Al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para jemaah yang dimuliakan Allah semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan dipanjangkan oleh Allah umurnya, sihat walafiat dalam amal dan ibadat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dijadikan hamba yang diridhai Allah dalam keadaan iman dan ikhlas, dan dimatikan semua kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah menyambung kembali kita di dalam pengajian Tazkirah Syawal kita, iaitu dalam membicarakan menghalusi salat. Kita sekarang sedang menyebutkan tentang tertib ataupun kita sebutkan tentang rukun-rukun salat. Kita telah mengatakan rukun salat itu ada 13. Yang pertama ialah niat. Yang kedua ialah takbiratul ihram. Yang ketiga ialah berdiri tegak menghadap kiblat. Yang keempat ialah membaca suratul Fatihah. Yang kelima sujud dengan tumakninah. Yang keenamnya i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuhnya ialah sujud dengan tumakninah. Jadi saya ulangi sekali lagi. Pertama, kita niat. Keduanya ialah kita takbiratul ihram. Ketiga ialah diri tegak menghadap kiblat. Yang keempatnya baca suratul Fatihah. Yang kelima ialah pergi kepada rukuk dengan tumakninah. Yang keenamnya kita i'tidal dengan tumakninah. Dan yang ketujuh sujud dengan tumakninah. Jadi sujud ni, sujud pertama, sujud kedua dah termasuklah dalam masalah sujud ni. Dan yang ke-8 ialah duduk antara dua sujud dengan tumakninah. Dan yang ke-9 ialah membaca tasyahud. Membaca tasyahud tu daripada at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud. Kemudian lepas tu kita baca tasyahud tu, rukun mesti dalam keadaan duduk. Duduk membaca tasyahud itu adalah rukun. Jadi kalau dia tidak duduk, tak sah. Dan kemudian yang ke-11 ialah membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang ke-12 ialah memberi salam. Sekurang-kurang salam, Assalamualaikum. Itu paling kurang, yang rukun. Kita kata yang rukun. Assalamualaikum, itu yang rukun. Nah, kemudian yang ke-13 insya-Allah kita akan bicarakan hari ini. Jadi dalam pelajaran kita semalam, kita telah menyebutkan tentang assalam dan juga tentang membaca selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sudah kita sebutkan semalam bagaimana Allah Taala telah muliakan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sampai dalam solat pun wajib membaca selawat pada Nabi. Kalau tak baca, tak sah solatnya. Subhanallah. Maupun solatnya wajib, maupun yang sunat, maupun solat jenazah sekalipun, tak sah kalau tidak dibaca selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula dalam kita baca tasyahud, kita membaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Alayka ni mesti sebut alayka, tak boleh alaihi. Maknanya alaihi tu atas dia, tak boleh. Alayka tu mesti alayka, atas engkau. Kenapa? Kerana kita menghayati baginda Nabi SAW hidup bersama kita. Sebab kita orang beriman tidak terpisah antara kita dengan Nabi SAW. Setiap kali bila kita mengucap La ilaha illallah, pasti kita akan sertakan dengan Muhammadur Rasulullah. Setiap kali kita bila mengangkat syahadah asyhadu an la ilaha illallah, pasti kita wajib masukkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Andai kata ada seorang kafir nak memeluk agama Islam, hanya mengucap asyhadu an la ilaha illallah sahaja, tidak sah Islamnya.
sehingga dia mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, begitulah dia tuan-tuan. Saya sebutkan ni kerana terdapat juga fahaman yang sesat di Singapura baik, di Malaysia baik, yang tak mau sebut assalamu alayka ayyuhan nabi. Dia sebut assalamu alaihi. Kenapa? Kerana Nabi dah mati. Subhanallah. Apa yang kita lakukan sekarang ini bukan rekaan ulama kita. Bahkan semuanya warid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para sahabat-sahabat setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah diterima oleh para tabi'in dan sehinggalah kepada para ulama kita. Jadi dengan sebab tu sini jangan kita nak cuba tukar-tukarkan lafaz assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Dan kita juga telah mengatakan bahawa salam itu adalah yang wajib. Yang pertama, assalamualaikum. Andai kata kita nak beri 2 kali salam, yang kedua tu adalah sunat, yang pertama tu adalah rukun. Dan sunatlah kita tambah warahmatullah. Ada pun tak menambah wabarakatuh. Sebagian ulama kata boleh dan sebagian kata itu untuk solat jenazah. Jadi cukuplah dengan assalamualaikum warahmatullah. Dan bila kita beri salam assalamualaikum tu, assalamualaikum kita menghadap ke kiblat. Mata kita masih memandang kepada 2 tapak tangan kanan dan kiri. Dan kita punya kepala hanya pusing selepas pada kum. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi warahmatullah baru kita pusing ke kanan. Ada assalamualaikum warahmatullah baru kita pusing ke kiri. Kamera ini adalah mengambil gambar mengikut selfie mode. Jadi dia apabila saya pandang kanan saya, tuan-tuan tengok kiri. Tapi jangan salah sangkalah ya. Dan apabila saya tengok kiri, tuan-tuan ingat bila pandang kanan, ustaz silap. Tak ada, ustaz tak silap. Kamera pun tak silap. Tapi kita jangan silap. Itu saja. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah dia. Jadi kalau ada orang dia nak memberi salam sekali. Kenapa? Nak cepat-cepat habiskan semayang. Tak mau yang sunat sebab dia nak cepat-cepat nak cabut. Kenapa? Dah sakit perut dah ni. Dia cuma menghadap ke arah kiblat. Assalamualaikum. Dah terus bangun. Tak payah lagi dia nak kanan dan kiri. Itulah dia tuan-tuan. Dan lagi beberapa masalah yang telah kita sebutkan semalam dalam memberi salam pada dalam solat ya. Jadi para jemaah sekalian ya, sebenarnya apa-apa yang kita sebutkan dalam pengajian kita ni semuanya direkod dan kemudian kita akan uploadkan ke dalam kita katakan dalam YouTube dan dalam FB pun masih lagi ada dan tuan-tuan dan puan-puan boleh refer. Bukan sekali kita dengar mungkin kita dah hafal, mungkin kita ingat dan mungkin ada tak teringat ya. Jadi boleh buka lagi sekali, dengarkan lagi sekali. Sebab benda ni, perkara semayang ni penting. Tiap-tiap hari kita salat. Agar kita punya ibadat salat tu diterima Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, kemudian kita masuk pula pada hari ini. Dan sambungan daripada masalah salam juga. Berkata tuan pengarang kita, iaitu Al-Imam Habib Muhammad Amin bin Al-Idrus. Ya. Dia seorang ulama dan juga daripada Ahlul Bait. Dan dia bermukim di Madinah Munawwarah. Dan demikian juga dia berguru kepada seorang alim yang sangat alim dan seorang kekasih dan wali Allah, iaitu Habib Zain bin Semit, yang masih hidup lagi di kota Madinah Munawwarah. Kedua-dua mereka kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan Allah berkati umur mereka, dipanjangkan umur sihat walafiat, ditinggikan darjat mereka dan dilimpahkan rahmat kepada mereka dan dikurniakan keberkahan ilmu mereka kepada kita semua agar kita dapat amalkannya dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Masalah-masalah yang berhubungan dengan rukun salam. Ada beberapa masalah. Pertama, mengenai berbeza pendapat ulama mengenai hukum memberi salam dalam solat. Dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, hukum salam yang pertama itu rukun, wajib. Tak buat, tak sah. Tapi salam yang kedua itu adalah sunat. Salam kedua itu adalah sunat. Kalau tak buat pun tak mengapa. Dan
Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, hukum salam yang pertama dan yang kedua, dua-dua wajib. Bukan yang pertama saja. Jadi kalau dia beri salam sekali saja, tak sah. Kena dua-dua. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dan dalam mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, hukum salam pertama dan yang kedua adalah sunat. Terbalik pula. Dua-dua tu sunat. Yang salam pertama, salam kedua. Tapi semua ulama mazhab Hanafi pun buat juga, ya. Cuma nak bagi tahu tentang hukum dia saja. Tetapi semua ulama kita maupun yang Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, semuanya kalau kita tengok mereka bila jadi imam pun mereka beri salam kedua-duanya. Salam yang pertama dan salam yang kedua. Dan apabila kita beri salam tu, kita bila Assalamualaikum, mata kita tunduk menghadap kepada dua tapak tangan kita. Dan bila warahmatullah, kita tengok pada ujung bawah kanan kita. Dan kita niatkan memberi salam kepada orang-orang yang beriman. Mungkin ada jemaah-jemaah yang sebelah kanan kita. Ataupun kepada malaikat-malaikat dan juga pada jin. Kita niatkan. Dan kalau kita dalam menjadi imam, kita niatkan untuk memberi salam pada makmum. Kalau kita jadi makmum lah salat jemaah, kita niatkan untuk menjawab salam kepada imam. Dan seterusnya kepada para malaikat dan pada makmum dan pada jin Islam. Itulah dia tuan-tuan, ya. Kita memberi salam dalam ke kanan dan juga ke kiri. Jadi tak payah kita nak tunduk kepala kita. Assalamualaikum. Jangan. Itu nak tunduk tu nak mengapa, ya? Itu macam kita nak beri salam pada jin tanah kat bawah pula. Itu tak payahlah tuan-tuan, ya. Dan sunnah bagi seseorang yang tidak dalam keadaan solat untuk menjawab salam dari seseorang yang mengucapkan salam tatkala salat. Kita ada dalam rumah, suami ke, isteri ke, anak kita salat, dia pun Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tak salat, habis Ustaz dia beri salam, kita boleh jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Sunat kita jawabkan salam dia. Kenapa? Sebab dia beri salam, kita jawab. Tapi ingat, kita yang memberi salam ni dalam salat, jangan ada niat yang lain. Umpamanya ada orang ketuk pintu, tong, 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 tong. Kita pun baru habis semayang. Kita pun kuatkan suara, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi orang luar dengar, oh dia ni tengah semayang. Baru habis semayang. Jadi niat kita tu untuk nak informasikan, nak beritahu, aku ni yang baru habis semayang ni. Jadi itu niat bukan kena mengena dengan salat. Itu niat untuk beritahu orang. Maka batal salatnya. Melainkan kalau dia niat zikir. Memanglah ini zikir. Assalamualaikum zikir. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia niat itu zikir. Ataupun dia niat ini sebagai rukun semayang. Ataupun dia niatkan ini zikir. Dan untuk informasikan. Untuk memaklumkan orang yang di luar itu. Yang aku ni baru selesai salat. Jadi macam itulah dia. Kita jaga hati kita. Sebab niat itulah memainkan peranan. Innamal a'malu binniat. Setiap amalan tu bergantung kepada niat. Jadi kalau kita niat tu untuk selain daripada urusan solat kita sendiri, maka itu sudah dikirakan melakukan perbuatan yang luar daripada solat dan itu boleh membatalkan solat kita. Macam juga kita sujud sahwi. Bila kita ada kekurangan sesuatu rakaat kita was-was, kita sebelum beri salam tu, kita sujud sahwi tu kena ada niat. Aku sujud sahwi. Allahu Akbar, kita sujud. Macam tu, ya. Niat keluar dari salat. Jadi kita dah sebut tadi, niat keluar pada salat. Jadi bila dia beri Assalamualaikum, ada niat, aku keluar pada salat. Assalamualaikum, dan niat, aku keluar pada salat. Warahmatullahi warahmatullahi. Itu saja. Jadi niat keluar pada salat ni sunat diniatkan waktu dia memberi salam. Maka dalam masalah ni ada beberapa perkara. Pengertian niat keluar dari salat iaitu niat dalam hati bersamaan dengan mengucapkan salam yang pertama untuk keluar dari salat. Jadi niat dia pasal kita nak keluar daripada salat. Itu sunat lah. Ni niatkan nak keluar daripada salat tu dengan beri salam adalah sunat. Ustaz, kalau kita tak buat, tak jatuh niat, tak niat tak apalah. Sebab memang itu rukun salat pun, ya. Waktu niat keluar dari salat itu bersamaan dengan mengucapkan salam yang pertama. Salam pertama, salam pertama tu rukun. Jadi bila kita nak beri salam pertama, Assalamualaikum, dalam hati kita niat, aku keluar dari salat. Warahmatullah.
Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua dah tak payah niat lagi lah. Ya, itu sebagai sunat saja. Perbezaan pendapat antara ulama mengenai hukum niat keluar dari solat adalah sebagai berikut. Menurut pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Ibn Surayj radhiyallahu anhu wa rahimahumullah, hukumnya adalah wajib. Wajib. Jika tidak dilakukan, maka salatnya menjadi batal. Kenapa jadi wajib pula? Kerana kita mengambil kias kepada takbiratul ihram. Bila dia takbiratul ihram, dia niat tak? Niat, aku salat fardu zuhur. Jadi itu niat masuk. Bila nak keluar pun kena ada niat juga. Ini pendapat Imam Malik lah. Imam Malik dengan Imam Hambali. Niat itu wajib. Dalam kita beri salam tu, niat nak keluar salat. Assalamualaikum, niat nanti aku keluar dari salat. Warahmatullah. Wajib di sisi Imam Malik dan Imam Ahmad. Kalau dah wajib di sisi mereka, kita sunat. Baguslah kita buatlah. Supaya kita keluar daripada perbezaan pendapat ulama. Ya. Menurut pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i, hukum menjatuhkan niat keluar pada salat adalah sunat. Jika tidak dilakukan, salatnya tetap sah. Ya, tetap sah. Tetapi ada perinciannya. Jika niat keluar dari salat bersamaan dengan mengucapkan salam, maka hukumnya sah dan dapat pahala sunat. Jadi bila kita nak beri salam, Assalamualaikum. Yang pertama kita niat, aku keluar dari salat. Warahmatullah. Itu dapat pahala sunat dan salatnya pun sah. Jika niat keluar dari salat setelah salam dari salat, maka hukum salatnya sah. Akan tetapi pahala sunat tak dapat. Kenapa? Pasal dia dah lambat. Assalamualaikum warahmatullah. Baru dia niat, aku keluar pada salat. Sah tak semayang? Semayang sah. Dapat pahala sunat? Tak dapat. Pasalnya sunatnya ialah disertakan dengan salam. Macam mana kita takbiratul ihram disertakan dengan niat dalam takbiratul ihram. Itu syarat. Tapi di sini taklah syarat, ya. Cuma sunatnya tu. Jadi kalau tak disertakan sama salam, tak sah salat. Bukan tak sah, tak dapat pahala sunat, ya. Itu. Jika niat keluar dari salat sebelum salam, maka hukum salatnya menjadi batal. Tu dia. Dia dalam hati dia, aku keluar pada salat. Lepas tu Assalamualaikum. Dan niat dah keluar pada salat sebelum beri salam. Maka niatnya ini sudah membatalkan sembahyang kerana dia punya salam belum sempurna. Dia belum lagi selesai. Rukun yang ke-13 belum lagi. Nampak? Jadi sebab tu sini kita jangan kelang kabut. Jadi kita steady. Nanti. Jangan kelang kabut. Assalamualaikum, dalam hati kita, aku keluar bersolat. Kalau sekira, habis ustaz kadang-kala ini datang dalam hati, aku keluar bersolat. Itu datang tu bukan niat. Itu datang kita kata bayangan dia. Bayangan dia. Bayangan tu apa? Lintasan syaitan. Aku keluar bersolat. Aku tak niat keluar bersolat. Tapi ini datang macam tu pula niat dia. Itu bukan kita niat. Niat tu apa? Kesungguhan hati untuk buat sesuatu. Itulah nama niat. Azam nak buat sesuatu. Itulah nama niat. Tapi kalau sekiranya terlintaslah hati, itu bukan niat. Itu lintasan hati. Itu kita ada beza sikit lah, ya. Jadi kalau sekiranya kita beri salam, kita dah belajar ni. Okeylah, nanti aku beri salam, aku nak niat. Aku nak niat keluar pada salat. Tapi dah hati kita dah sebut, ustaz macam mana ni? Itu bukan niat. Itu cuma planning saja. Tapi bila kita Assalamualaikum, hati pun kata, aku keluar daripada salat. Warahmatullah. Macam itulah. Itulah yang sah salatnya dan dapat pahala sunat. Alamak ustaz, seramlah juga. Nanti terniat dulu pula. Sebelum salam batal. Kalau gitu tak payahlah jatuh niat nak keluar pada salat. Cuma mazhab Hambali dengan Maliki menjadi wajib. Jadi bagusnya kita usahakanlah. Benda yang baik ni kena usahakanlah. Lama-lama dah biasalah, ya. Baru-baru tu kadang-kadang macam pelik sikit pasal baru belajar. Baru tahu ni nak kita beri salam tu sunat kita niat keluar pada salat. Selama ni tak tahu. Tak apalah, sebab tu kita belajar. Dah belajar kita tahu, senang kan. Baiklah, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan beberapa masalah lagi yang kita selesaikan dalam bab salam. Jadi salam tu ialah merupakan rukun yang ke-12. Rukun yang ke-13
Rukun ke-13 ialah tertib. Makna tertib dalam rukun. Tertib dalam rukun salat adalah melakukan setiap rukun salat, baik yang berupa perkataan atau perbuatan, pada waktu dan tempatnya sesuai tuntutan syariat. Maknanya kena ikut follow. Dia punya kita katakan tertib. One by one. Tak boleh kita lompat daripada Fatihah terus pergi sujud. Tak boleh. Kena rokok dulu. Pada rokok i'tidal, tak boleh pada rokok terus sujud. Jadi maksudnya di sini ikut tertib, ya. Hukum tertib dalilnya ialah mengikut Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu seperti mana kamu lihat aku salat. Jadi kita mana nampak Nabi salat, Ustaz? Jadi kita ikut Nabi tu macam mana? Kita ikut Nabi tu ialah kerana kita ada silsilah, rantaian. Macam tasbih, rantaian dia mengikat satu biji. Jadi kita ni pun ikut daripada ulama sampai kepada sahabat, sampai Imam Syafi'i, sampai Imam Maliki, sampai pada sahabat sampai pada Nabi SAW. Jadi maknanya kita ikut Nabi SAW. Jadi itulah sebab kenapa kita ni wajib ikut ulama. Sebab kita pun tak jumpa Nabi. Tapi macam mana kita nak tahu Nabi solat? Kita ikut ulama. Ulama ikut siapa? Ikut ulamanya. Sampai kepada sahabat Nabi. Sampai kepada Nabi SAW. Saya pernah juga tengok ada orang tu solat. Maaflah. Dia pun gerakkan jari-jari. Power, laju. Umur dia mungkin dah dekat 65 ke 70 lah agaknya. Dah orang tu lah. Pakcik semayang ni ikut mazhab apa? Dia kata saya ikut mazhab Rasulullah. Terkejut saya. Power betul pakcik ni. Bila pakcik jumpa Rasulullah? Terdiam dia. Nampak tuan-tuan? Ni kadang-kadang ni sudah banyak kerosakan dalam masyarakat kita. Kita nak direct dengan Nabi SAW. Bila masa yang kau jumpa Nabi ni? Kita ni semua dapat ilmu ni pun daripada orang-orang yang bawa ilmu daripada Nabi lah. Kita baca hadis. Hadis tu siapa yang bawa? Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Bukhari, Muslim daripada siapa? Daripada ulama sampai pada sahabat, sampai pada Nabi SAW. Kalau kita ambil direct pada Nabi, bila kita jumpa Nabi? Maaf tuan-tuan, ya. Jadi itulah kadang-kala banyak kekeliruan yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Maaflah, ya. Bukan nak komen siapa-siapa, tapi cuma nak maklumkan. Jadi begitulah Nabi berpesan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu seperti mana kamu lihat aku salat. Jadi Nabi SAW salat, siapa yang nampak? Sahabat. Sahabat salat, siapa nampak? Tabi'in. Tabi'in salat, siapa nampak? Tabi'in. Siapa pula nampak dia? Ulama kita. Imam Malik, Imam Syafi'i. Jadi mereka ni nampak orang tu salat. Macam mana dia salat, macam itulah dia ambil pada guru dia, sampai sahabat, sampai Nabi SAW. Jadi sebab itulah sini kita ikut ulama. Ya, tak perlu kita bimbang susah-susah. Nak kena korek-korek hadis. Kita ni bukan ulama. Maaf kata takut-takut jadi ular dalam semak. Ya, bukan kita ulama. Kita nak ambil hadis. Wah, ni betul. Kita mungkin banyak lagi hadis kita tak jumpa. Banyak lagi ribu-ribu hadis. Nak jadi ulama ni yang mengeluarkan hukum ni, mesti orang yang hafal paling kurang 400,000 hadis. 400,000 hadis. Ini 4 biji hadis pun susah nak hafal. Maaf tuan-tuan, ya. Bukan nak kata tu tidak. Tapi itulah kita mengeluarkan rasa keluhan diri kita ni. Kesedihan keadaan umat di akhir zaman ni. Tak mau nak mengambil pada ulama. Bahkan memandang rendah pada ulama-ulama kita. Allah, maaflah tuan-tuan, ya. Mudah-mudahan Allah bagi kita dan mereka semua taufik dan hidayatnya. Amin. Ya amin ya rabbal alamin. Baik, masalah yang berhubungan dengan rukun tertib. Tertib antara fardu-fardu salat merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Kecuali pada sebahagian rukun salat yang wajib dikerjakan secara bersamaan. Jadi kita dah kata tadi tertib ikut one by one. Tapi ada juga rukun salat yang dikerjakan bersamaan. Macam mana? Niat dengan takbiratul ihram. Bila niat dalam takbir, sama-sama dalam takbir. Jadi itu dibolehkan. Memang tempat dia pun. Macam tu juga. Rukun salat berdiri qiyam. Berdiri tegak menghadap kiblat. Dan dalam qiyam juga kita baca suratul Fatihah. Macam mana ni? Ni tak ikut tertib.
Tak, itu memang kedua-duanya memang wajib surah Fatihah pun dalam masa kita berdiri tegak. Tertib antara amalan fardu dan sunat bukan termasuk dalam rukun-rukun salat. Jadi kalau sekira antara fardu dan sunat ini tidaklah diwajibkan tertib. Tetapi kalau ikut yang tertib itu lebih afdal. Macam kita baca surah sebelum Fatihah. Fatihah dululah baru surah. Tapi taklah batal salatnya. Tetapi bagusnya ikutlah tertib. Itu yang afdal ya. Dan demikian juga hukum jika seorang meninggalkan tertib dalam salat, ada beberapa hukum. Jika disengaja, maka batal salatnya. Jadi rukun antara rukun 13 tu yang kita telah sebutkan tadi, kalau dia tak ikut tertib, umpama dia daripada berdiri, dia terus pergi sujud. Patut pergi rokok dulu. Dia tak pergi rokok, pergi sujud. Umpamanya. Jadi kalau dengan sengaja, batal salatnya. Jika tidak sengaja, maka ada dia punya perincian dia. Tak sengaja kita terus pergi sujud. Allah, macam mana ni? Pertama, jika dia sebagai imam atau orang yang sembahyang sendirian, maka hukumnya adalah mendahulukan rukun fi'li dari rukun fi'li. Contoh, melakukan sujud sebelum rokok. Atau mendahulukan rukun fi'li dari rukun qawli. Makna rukun fi'li itu perbuatan. Qauli itu perkataan, bacaan. Contoh melakukan rukuk sebelum dia baca Fatihah. Patut baca Fatihah dulu. Belum habis baca Fatihah ada rukuk. Macam mana? Dan juga masalah mendahulukan rukun qauli dari rukun fi'li. Dia mendahulukan perbuatan sebelum bacaan. Sebagai contoh, mengucapkan salam sebelum sujud. Patut sujud dulu yang terakhir, baru baca tahiyat, baru beri salam. Tapi bila dia dah bangun daripada sujud, dia terus beri salam. Ataupun dia terus tak membaca tasyahud akhir. Maka hukum dari masalah ini, maknanya dia telah menyalahi tertib. Kalau sengaja, batal sembahyang dia. Ya. Jika tidak sengaja, kalau tak sengaja, maka perincian hukumnya adalah jika teringat sebelum melakukan rukun yang sama dengan yang ditinggalkan pada rakaat berikutnya, maka wajib kembali ke rukun yang ditinggalkan dan melakukan rukun tersebut dan rukun setelahnya sesuai tertib. Sebagai contoh, dia terus pergi sujud. Dia pada berdiri baca Fatihah, Allah Akbar terus sujud. Kemudian teringat, aku ni belum rokok lagi. Apa nak buat? Bangun. Pergi berdiri tegak dulu, kemudian pergi rokok. Kemudian pergi i'tidal. Ustaz, ini dia menambah rukun. Tak, sebab dia sudah salah. Tapi dia tak sengaja, dia terlupa. Maka dia patah balik. Nampak tuan-tuan ya? Jadi macam itulah kalau kita terlupa. Macam tu juga kalau kita sujud yang kedua. Dia setiap satu rakaat ada 2 kali sujud. Sujud pertama, kita duduk, terus kita berdiri. Mana sujud kedua? Terlupa. Kita ingatkan dah sujud kedua. Aku belum lagi sujud kedua. Turun, pergi sujud kedua. Sebab mesti tertib, ikut one by one. Tak boleh lompat-lompat. Yang pertama belum selesai, tak boleh buat yang kedua. Macam itulah dia tuan-tuan ya. Macam juga kalau orang yang pergi mengerjakan ibadat umrah ke haji. Bila dia tawaf dengan sa'i. Sa'i tidak boleh dikerjakan melainkan selepas tawaf. Tawaf yang sah. Jadi kalau tawaf dia tak sah. Kalau tawaf dia tidak sah, kurang 1 pusingan, dia pergi sa'i. Sa'i tak sah. Syarat sa'i mesti selepas tawaf yang sah. Macam itulah. Setiap rukun yang kita buat dalam salat, mesti setelah rukun yang sebelumnya sah. Kalau tak sah atau tertinggal, patah balik. Itu senang saja. Kalau terlupa, kalau sengaja, batal lah. Kita buat sengaja macam buat apa? Buat sengaja. Macam tu. Jika teringat setelah melakukan rukun yang sama dengan yang ditinggalkan pada rakaat berikutnya,
maka rukun yang dilakukan menjadi pengganti rukun yang ditinggalkan. Kalaulah dia dalam rakaat yang kedua, dia tertinggal baca Fatihah. Kenapa? Terlupa. Dah rokok, dah i'tidal, dah sujud, dah duduk tahiyat awal, naik rakaat ketiga. Dalam rakaat ketiga terfikir, aku tadi rakaat kedua tu tak baca Fatihah lah. Astaghfirullah. Habis macam mana? Jadi yang rakaat ketiga ni dikira sebagai rakaat kedua. Nanti apabila dia sampai rakaat keempat, dia tambahlah satu rakaat. Pasal rakaat yang kedua dia tu tak sah. Jadi macam tu. Jadi dia ambil kira rakaat yang berikut ni sebagai pengganti rakaat yang sudah tersilap tertibnya atau tertinggal rukunnya. Jadi macam itulah tuan-tuan dan puan-puan ya, dalam masalah tertib. Mesti ikut tertib. Tak boleh kita tonggang terbalik. Itu kalau dia jadi imam ataupun dia sembahyang sendirian. Jika makmum, maka wajib mengikuti imamnya dan menambah satu rakaat setelah salam imam. Kalau makmum, macam mana ustaz? Imam ni ada silap ni. Dia daripada i'tidal, maaf kata daripada rokok, dia tak pergi i'tidal, dia terus sujud. Habis kita macam mana? Mana dia kurang satu daripada satu rukun. Mungkin dia terlupa. Kita anggap baiklah. Dia terlupa. Dia mengantuk. Kalau dia sengaja, batal lah memang. Tapi kita anggap dia baik, mungkin dia terlupa. Kita ikut dia. Tapi kita dah tahu rakaat itu tak sah. Kenapa? Kerana ada tertinggal daripada satu rukun. Lepas imam beri salam, Assalamualaikum. Kalau kita nak tegur imam, kita tegurlah, subhanallah. Tapi kita kat saf belakang. Orang kat saf depan pun tak tegur. Kita dah lepas imam beri salam, kita sembahyang, kita tambahkan lagi satu rakaat kerana kita tahu tadi ada satu rukun yang ditinggalkan oleh imam. Ya, macam tu. Jadi tentang tertib ini, itulah rukun yang ke-13. Ada setengah-setengah kitab, dia menuliskan 13 rukun dengan rukun yang ke-13, tumakninah pada semua perbuatan. Tak salah. Kenapa tak salah? Sebab memang pun kita dah sebut tadi. Dalam i'tidal, dalam rokok, dalam sujud, dalam duduk, semuanya ada tumakninah. Tetapi di sini, kita ada tambahan tertib yang kita dah sebut tadi. Mungkin pada setengah kitab dia sebutkan cuma 13, tumakninah the last one, pun tak jadi salah juga. Ya. Cuma tertib ni sebagaimana kita sebut tadi, pun merupakan rukun juga mesti diikuti dengan betul. Dan dengan itu selesai kita pada membicarakan rukun-rukun salat. Jadi ini rukun. Rukun maknanya wajib mesti dibuat. Tak buat, tak sah salatnya. Selain daripada rukun ini adalah hukum sunat pula. Sebelum saya pergi pada rukun hukum sunat, ingin saya ambilkan perhatian mengenai perbezaan antara solat wanita dengan solat lelaki. Yang kita sebut ni secara umum, solat lelaki. Ada beberapa perkara yang telah saya sebutkan perbezaan dengan wanita. Jadi secara khusus saya sebutkan di sini, solat wanita berbeza dengan solat lelaki dalam beberapa perkara. Pertama, wanita itu apabila dia solat, dia hendaklah rapatkan badan dia, tubuh badan dia, tangan dia, semua rapat pada badan. Kenapa? Supaya menghilangkan bentuk rupa badan dia. Sebab tu apabila dia rokok, tangan dia pun rapat kepada dada dia. Apabila dia angkat takbir pun, tangan dia rapat pada dada dia. Taklah tinggi macam lelaki. Lelaki tinggi. Dengan dua tapak tangan dia di samping telinga dia. Dengan tangan dia pun renggang daripada rusuk dia. Itu lelaki. Tangan perempuan rapat pada dada. Waktu rokok, waktu i'tidal. Jadi i'tidal dia tu kepala dia dengan lutut dia hampir. Hampir tu kan nak mengecilkan tubuh badan dia. Kenapa macam tu? Supaya jangan menampakkan bentuk tubuh badan dia. Nampak tuan-tuan ya? Sebab tu kita orang perempuan ni pun kalau kita dalam solat ya, disunatkan pakai baju yang labuh. Baju labuh tu maknanya baju yang longgar. Baju longgar. Jadi apabila kita rokok ke kita sujud, tak nampaklah punggung kita tu. Walaupun ternampak pun tapi tidak menggairahkan. Ini pun perlu kita jaga. Adab dalam solat. Kalau dia pakai seluar ketat, ya, baju ketat, sah sembahyang dia. Kenapa? Sebab dia menutup aurat.
Kalaulah cukup syarat cukup aurat, tapi dia dikirakan sebagai wanita yang makruh ataupun solatnya makruh, ya. Kalau depan lelaki, itu boleh timbul hukum haram kerana membayangkan bentuk tubuh badannya. Jadi kita kaum wanita, ya, pakai baju yang longgar. Itu sebab ada pakai telekung, bagus pakai telekung tu bagus. Atau abaya, ya. Jadi tak nampak shape tubuh badan. Dan begitu juga wanita dalam solat itu hendaklah dia merendahkan suara dia. Merendahkan suara itu tidak macam orang lelaki. Orang lelaki disunatkan baca kuat dalam solat maghrib, isyak dan subuh. Orang perempuan tidak. Sama saja. 5 waktu solat, bacaan dia tu perlahan. Perlahan tu kira-kira boleh dengar pada diri dia sajalah. Dan demikian pula, apabila kaum wanita tu nak menegur imam dia yang silap, dia tak tegur dengan subhanallah. Itu untuk lelaki. At-tasbih lirijal was-safaqah lin-nisa. Nabi mengatakan tasbih subhanallah untuk orang lelaki tegur imamnya. Tapi kalau orang perempuan nak tegur imam, dia tepuk tangan. Tepuk tangan ini ada perbezaan pendapat. Yang bagusnya tapak tangan kanan tepuk atas tapak tangan kiri. Macam tu. Tapi ada yang kata boleh macam ni. Tapi ini tidak digalakkan. Sebab ini macam biasa orang buat yang untuk permainan-permainan di luar. Tapi kalau sekiranya tapak tangan kanan, ditepukkan belakang tapak tangan kiri. Jadi bila imam terdengar, oh alamak aku belum baca doa kunut. Jadi mungkin dia sembahyang suami isteri kan. Mungkin di rumah. Sekarang pun dah banyak suami-suami pun dah boleh jadi imam. Alhamdulillah berkatnya COVID-19. COVID-19 pun ada berkat. Berkat. Sebab kalau dulu susah nak jadi imam. Takut, tak berani. Tapi sekarang dah 1 bulan jadi imam kat rumah. Alhamdulillah. Bagus. Itu kalau sembahyang kita katakan wanita sendirian. Adapun kalau salat berjemaah, bezanya dengan lelaki, kaum wanita tidaklah dianjurkan untuk pergi jemaah di masjid. Berbeza kalau lelaki dianjurkan. Tapi kalau di rumah, memanglah dia berjemaah dengan suami dia. Dan begitu juga imam wanita, kalaulah jemaah tu wanita semua wanita, imam wanita, dia berdiri di tengah-tengah saf wanita. Bukan di depan. Kalau kita orang lelaki, imam kat depan. Tapi tidak wanita, dia sama-sama saf dengan perempuan. Cuma kaki dia depan sikit daripada wanita yang sebelah kanan dan kiri. Jadi kaki dia ni tumit dia. Jadi tumit makmum ni sebelah bawah sikit aja. Bukan nak ke belakang, tak ada. Ya, supaya dia sama saf. Tapi beza sikit dengan tapak kaki dia ke depan sikit. Tumit dia depan sikit daripada tumit kawan di sebelah kanan dan kiri. Dan kalau wanita itu sembahyang seorang diri dengan seorang suami dia, dia tak diri belah kanan. Kalau kita lelaki yang satu makmum lelaki sebelah kanan. Tapi wanita ni duduk kat belakang. Kat belakang tu nak direct belakang dia ke, atau kanan sikit ke kiri ke, kanan ke kiri sikit ke, itu tak ada menjadi masalah. Ya, pokoknya belah belakang. Dan begitu pula saf wanita yang paling afdal, yang paling belakang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khairus sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik safnya lelaki yang paling depan, dan sejahat-jahat safnya lelaki ialah yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Dan sebaik-baik saf wanita yang paling belakang, dan sejahat-jahat saf wanita yang paling depan. Kenapa ustaz paling belakang? Sebab lebih terhindar daripada fitnah. Kalaulah wanita ni kat saf depan, dan kemudian saf lelaki pula, jadi dia nampak orang lelaki rokok sujud, dia mungkin perasaan nafsu dia, syaitan duk main. Dan begitu juga orang lelaki. Kalau orang lelaki saf kat depan sekali, baguslah. Dia ikut imam. Dapat pahala lebih. Tapi kalau paling belakang sekali, belakang dia orang perempuan pula. Hati dia pun terasa. Orang perempuan tengok aku ni. Orang perempuan dia syok tengok aku ni. Perasaan diri. Tak sedar diri. Kau tengah semayang. Menghadap Allah. Maaf tuan-tuan ya. Ini kita cakap je lah. Tapi macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Dalam bab solat ya. Jadi dengan itu para jemaah sekalian, alhamdulillah kita telah sempurnakan rukun-rukun salat ya. Jadi sebab saya ulangi sedikit lagi tentang kita sujud sahwi atau sujud tilawah bila kita dalam salat, kita kena ada niat ya. Sebab bila kita buat sesuatu yang luar daripada rukun salat, kita dah tahu rukun salat 13 perkara. Bila kita buat luar daripada rukun salat,
Itu namanya tambah rukun. Tambah rukun batal. Tetapi kalau diniatkan kerana sesuatu yang memang disunatkan, umpamanya sujud sahwi. Sujud sahwi ni kenapa? Kerana kita lupa berapa rakaat, atau terlupa tahiyat awal, atau terlupa doa kunut. Memang disuruh sujud sahwi. Tapi kena niat, Allahu Akbar, aku sujud sahwi. Kemudian Allahu Akbar, kita sujud. Sujudnya 2 kali. Sujud pertama, kemudian kita duduk Allahu Akbar. Kemudian sujud kedua. Apa kita nak baca dalam sujud tu? Ada ulama kata baca subhanaman la yashu wala subhanaman la yashu. Maha suci Allah yang tidak lupa. La yanamu wala yasu. Yang tidak tidur, yang tidak lupa. Yang tidur siapa? Kita lah yang tidur. Yang lupa siapa? Kita lah yang lupa. Tapi ustaz tak hafal lah. Tak hafal, ada ulama kata bacalah seperti tasbih dalam sujud. Tasbih dalam sujud apa kita baca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nak baca sekali pun boleh, 3 kali pun boleh. Kemudian kita duduk Allah Akbar. Nak baca apa? Duduk tak ada apa. Tapi kan nak baca, bacalah Rabbi firli. Minta ampun pada Allah. Allahu Akbar. Sujud lagi kali kedua. Itulah dia. Jadi niatnya sekali saja. Pada nak mula, kita nak takbir. Sebelum kita fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum nak beri salam tu, kita pun Allahu Akbar dalam hati niat. Aku sujud sahwi. Allahu Akbar, kita bersujud. Macam itulah juga kalau sekiranya misal kata kita di dalam nak sujud tilawah. Sujud tilawah tu apa dia? Sujud kerana membaca ayat-ayat sejadah. Kita dalam pagi solat Jumaat, hari Jumaat, pagi subuh sunat baca surah sejadah. Dalam Quran ada 14 ayat disunatkan sujud sejadah. Bila imam sampai pada ayat sujud sejadah, dia pun Allahu Akbar sujud. Kita pun makmum sujud. Tapi kita kena niat. Niat apa? Aku sujud sejadah. Sebab kalau kita lakukan sesuatu tambahan rukun, sujud tu 2 rukun. Tapi dia bukan rukun yang 13. Maka kalau tambahan dengan tanpa ada niat kerana nak sujud sejadah, maka itu dah dikira menambah rukun. Menambah rukun itu adalah batal salat. Ini pada kebanyakan ulama mazhab Syafi'i kita. Jadi sebaiknya itu kita niat. Habis ustaz yang dulu-dulu kita tak niat, kita tak tahu, tak apalah. Yang mana dulu tu kita minta ampun, minta maaf pada Allah Ta'ala. Tapi sekarang kita dah tahu ni, kita perbaiki. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi dalam bab sunat-sunat dalam salat. Dan nanti perkara yang membatalkan salat. Dan Masya Allah, nampaknya kita punya menghalusi salat ni tak habis nampaknya. Entahlah ya, nak teruskan ke nak stop. Tapi saya rasa alang-alang mandi biarlah basah. Alang-alang berjuang biarlah sampai titisan darah yang terakhir. Ya, biarlah kita habiskan bab solat ni. Siapa yang boleh ikut, alhamdulillah. Yang tak boleh ikut, timing tak kena kerana dia kerja dah mula dah kerja, tak apalah, balik kerja awak bukalah FB, bukalah video YouTube, insya-Allah ikutlah. Jadi pokok sini kita jangan beringanlah. Ilmu ini hendak diusahakan. Kalau kita ambil sambil lewa, tak menjadi. Orang nak jadi doktor tuan-tuan, dia ambil kursus doktor, separuh-separuh saja. Dia jadi doktor, apa jadi patient? Meninggal. Ilmu tak cukup. Itu kalau meninggal nyawa kita dunia. Esok kalau kita semayang ni ada yang kurang, ada yang tak betul, Allah Ta'ala bila sampai akhirat Allah kata ambil semayang kau, aku tak mau semayang tak betul. Pop! Dicapak balik muka kita. Nak cakap apa? Ya Allah, cop naik ya Allah. Aku nak buat balik. Tak ada dah, habis dah. Hanya boleh buat kat dunia saja. Ambillah serius ya para jemaah sekalian ya. Saya pun bukanlah tak ada kerja. Kita pun semua ada kerja. Tapi masing-masing ada tanggungjawab. Allah Ta'ala beri ilmu bukan untuk saya, tapi untuk kita sampaikan. Kita share. Ini kita sharing tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan pun share lah dengan kawan-kawan ya. Mudah-mudahan dapat kebaikannya. Ada juga orang bertanya tentang masalah korban yang saya kelolakan. Kalau korban yang saya kelolakan tu, kebanyakannya saya hantar pada negeri-negeri miskin. Melainkan kalau siapa nak daging fresh daripada Australia, kita uruskan juga. Kita serahkan kembali daging itu sepenuhnya dan dia nak bagi kepada saudara mara dia, bagilah. Itu pun bagus ya. Dia ambil sebagai bahagian mana dia nak dan lebihnya dia bagilah pada saudara mara dia. Dan demikianlah juga dia boleh bagi pada fakir miskin. Dan ada juga orang tanya korban, 1 ekor kambing tu nak letak nama berapa orang?
Kambing tu kecil sangat. Nanti nak naik ke padang mahsyar 10 orang tak muat. Satu kambing 1 orang je lah, ya. Tapi kalau lembu atau unta, boleh 7 orang. Sebab besar badan dia, lembu unta tu. Dia boleh 7 orang sharing. Satu lembu. Sebab tu kita ada berikan penjelasan kalau satu ekor lembu berapa. Kalau 1/7, 1/7, one portion of the 7 lah. Berapa. Jadi terserah pada jemaah. Dan boleh tak Ustaz kita nak bakar korban untuk mak ayah, datuk nenek yang dah meninggal? Boleh. Ya. Walaupun ada khilaf ulama, tapi ni saya sambil kita katakan just touching to the point je, tidak elaborate sangat. Bolehlah di sisi sebagian pendapat ulama, ya. Yang dah meninggal. Ada yang meletakkan syarat mesti diwasiatkan. Tapi ada juga ulama kata boleh walaupun mereka tak wasiatkan. Kalau orang yang masih hidup, kita nak buatkan korban untuk dia, kena minta izin dia lah. Pasal dia masih hidup. Walaupun dia tak keluar duit, kita nak hadiah untuk dia. Tapi kita minta izin dia kerana itu adalah hak dia sebagai kita buat korban untuk diri dia. Maaflah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Itu saja sebagai penambahan. Dan insya-Allah kita bertemu lagi pada pengajian kita pada esok petang insya-Allah. Dengan itu saya mengundurkan diri. Mohon maaf kalau dalam penyampaian saya ada tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Yang mana benar semua daripada Allah. Yang salah silap pada kelemahan saya sendiri. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kepada para jemaah yang ada kesempatan malam ini, pada jam 9 malam, saya ada kuliah di Masjid An-Nur. Siapa yang ada masa, silalah ikut program kuliah saya online, iaitu mengikut FB Masjid dan juga ataupun FB saya sendiri. Sekian saja untuk pada petang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.